ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di segi akidah, iman, tauhid, sempurna di segi ibadat, sempurna di segi akhlak, sempurna di segi cara hidup, dan sempurna di setiap bahagian. Sidang Jumat, kita dah masuk dalam bulan Rabiul Awal, yang mana masyhur dari kalangan umat Islam bahawa bulan ini bulan dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang banyak kita boleh ambil pengajaran-pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dalam khutbah kita pada hari ini, saya ingin membawa sidang Jumaat sekalian, marilah kita berdekat diri kita dengan Rasulullah dalam arti kata kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai bulan Rabiul Awal, dikehendaki kita menambahkan lagi kasih sayang kita kepada Rasulullah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Maka sampai di hari ini dah 1400 lebih tahun dah. Soalannya perlu kita menjawab, kenapa dibangkit Rasulullah? Kenapakah Allah Subhanahu wa taala bangkit Muhammad jadi nabi dan jadi rasul? Kita kena tahu barulah iman kita mudah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah membangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyebar ajaran Islam kepada manusia, supaya mengajak manusia kepada al-iman, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Itulah di antara tujuan yang Allah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quranul Karim. Isi Al-Quran inilah merupakan al-mad'u ilaih bagi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isi Al-Quran kepada manusia. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran ke atas mereka itu, membaca Al-Quran ke atas manusia, supaya manusia faham, manusia reti, manusia tahu gapo yang Tuhan nak.
Dalam Al-Quran lah Allah menceritakan gapo yang dia nak, gapo yang dia tak si. Dia nak orang jadi balas mana dan dia tak si jadi orang balas mana. Allah menceritakan dalam Al-Quran Karim. Bagaimanakah manusia yang dikehendaki dan dikasihi oleh Allah dan bagaimanakah manusia yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah menceritakan. Bagaimanakah cara nak beriman kepada Allah? Ada diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimanakah cara nak mentauhidkan Allah? Bagaimanakah cara nak mengabdikan diri kepada Allah? Bagaimanakah i'tikad kita yang sebenar? Kesemua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Setiap perkara yang diperlu oleh manusia, tak kira di segi ekonomi, ada sistem ekonomi dalam Al-Quran. Manusia berhajat kepada pemerintahan, maka ada sistem pemerintahan dalam Al-Quran. Maka isi Al-Quran inilah yang Rasulullah menyampaikan dan menyebar kepada manusia. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Segala isi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang merupakan hudan petunjuk bagi manusia, yang merupakan nur cahaya nak menyuluh jalan supaya jelas nampak cerah kepada manusia. Rasulullah lah orang yang mula-mula mari praktik. Rasulullah lah orang yang mula-mula beramal dengan isi Al-Quranul Karim. Rasulullah lah orang yang mula-mula petibat segala isi Al-Quranul Karim. Di segi akidahnya Rasulullah turut Al-Quran. Di segi iman Rasulullah mengikut Al-Quran. Di segi mentauhidkan Allah juga Rasulullah mengikut ajaran Al-Quran. Di segi ibadat, di segi akhlak, kana khuluquhul Quran, turut Al-Quran. Pendek katanya segala-gala Rasulullah mengikut Al-Quran Al-Karim. Di segi pemerintahan, politik, memerintah negara Madinah pada masa itu, Rasulullah menghukum dengan Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila Rasulullah orang yang mula-mula patibat ataupun beramal dengan isi Al-Quranul Karim, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita semua suruh turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maksudnya, kata ulama hai Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad kata apa? Kalau kamu kasih kepada Allah, mungkin kena turut aku. Handalah kamu ikut aku kalau kamu kasih kepada Allah. Kalau kamu kasih kepada Allah dan kamu ikut aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah kasih kepada kamu dan Allah mengampun dosa kamu. Ini kita boleh ambil kesimpulan dalam ayat ini. Kalau kita Nabi Tuhan kasih kepada kita, dua. Yang pertama kita kasih kepada Allah, yang kedua kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat utama bagi kita nak jadi seorang mukmin, seorang muslim yang dikasihi oleh Allah. Kita kena kasih kepada Allah dan kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kalau kita kasih kepada Allah tapi tak turut Rasulullah, Tuhan tak kasih kepada kita. Tuhan tak ampun dosa kita. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini jelas Allah menceritakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku contoh teladan qudwah kepada siapa? Kepada orang yang mengharap-harapkan balasan daripada Allah, kepada orang yang harap-harap nak mendapat keselamatan dan kejayaan di hari akhirat, dan orang yang selalu menyebut-nyebut, mengingat-ingat, berzikir akan Allah sebanyak-banyak. Maka itulah Rasulullah menjadikan contoh dan teladan bagi mereka itu. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi bersabda,
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini perintah daripada Rasulullah. Mungkin nak tunggu sunnah aku. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah para sahabat, para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, al-khulafa'ir rasyidin. Rasulullah suruh ikut sunnah dia dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau kita nak kejayaan yang sebenar, kita nak amalan kita betul, Tuhan terima, tak ada cara lain, kena turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah terbagi kepada dua. Satu sunnah huda, yang kedua sunnah zawaid. Sunnah huda, benda-benda yang wajib, seperti solat, seperti haji, seperti siam, seperti dakwah, seperti jihad, seperti apa lagi yang wajib. Maka sunnah yang wajib ini wajib kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat wajib kita ikut Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hendaklah kamu mendirikan solat wisupa dengan mu tengok aku solat. Bala mana aku solat, bala itulah mu kena solat. Kalau kita tambah lebih pada Rasulullah, Maghrib 3 rakaat je Rasulullah solat, kita tambah jadi 5. Sudah tentu kalau 3 dapat pahala 27 kali ganda, 27 pahala berjemaah, maka 5 rakaat ia kena 40 pahala lah. Kan lebih banyak. Tapi dah, Allah tak ada kira. Banyak daripada Rasulullah, lebih comel daripada Rasulullah, bukan sekadar Tuhan tak terima, bukan sekadar Tuhan tak beri pahala, Tuhan murka, Tuhan marah, pandai-pandai dia tambah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tak sadok tambahlah lebih pada Rasulullah. Tak sadok makan lebih comel daripada Rasulullah. Kerana Rasulullah buat tu ada lebih comel dah di sisi Allah. Lebih kena, lebih sesuai di sisi Allah. Lepas tu cukup dengan kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut Rasulullah di segi solat sunnah hudan, maka tak pakailah amalan kita. Begitu juga haji, begitu juga amalan-amalan lain yang wajib. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, adapun jenis ataupun bahagian sunnah yang kedua, iaitu sunnah zawaid. Sunnah zawaid, sunnah amalan-amalan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah makan nasi, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah berjalan. Maka sunnah pesen ni sunnah zawaid ia panggil. Kalau kita ikut Rasulullah akan sunnah zawaid ini, kita mendapat pahala. Kalau kita tak turut dia, tak apa. Makan nasi tak serupa dengan Rasulullah pun tak ada gapo, tak dosa kali, tapi tak boleh pahala, rugi. Tapi kalau kita tosai turut, walaupun sunnah zawaid, tosai turut kerana menentang sunnah itu, haram. Walaupun sunnah zawaid makan nasi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tosai turut sunnah Rasulullah makan nasi, tak ada gapo. Tak ada boleh pahala, tak berdosa. Tapi kalau kita menentang sunnah makan nasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara presiden darat, cara presiden tak betul, cara makan nasi Rasulullah ni tak kena, tak ada dengan masa kemajuan moden, maka itu kita orang panggil kata berdosa, dengan sebab kita inti kita comti kita derapun kita menentang sunnah apun zawaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana kita nak kita kasih kepada Rasulullah? Cara kasih kepada Rasulullah bukan arti kita beri pun bakat makan nasi. Beri pun bakat makan nasi sembelah lembu seekor. Apa aku kasih kepada Rasulullah? Tak betul. Kasih kepada Rasulullah, ikut Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah.
Sebab itulah ulama mengatakan ikut Rasulullah adalah ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran adalah ikut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah amalnya dia Al-Quranul Karim. Rasulullah amalnya dia Al-Quranul Karim. Akhlak dia akhlak Al-Quranul Karim. Ikut akhlak Rasulullah adalah ikut akhlak Al-Quranul Karim. Ikut ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah, ikut ibadat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita faham, marilah kita reti kasih kepada Rasulullah yang sebenar, usaha dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat semua, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, cara mendidik anak dan mendidik masyarakat, kita kena turut sunnah Rasulullah juga. Bagaimana Rasulullah mendidik anak keluarga dia, bagaimana Rasulullah mendidik sahabat, mendidik manusia, yaitu Rasulullah mendidik dengan Al-Quranul Karim. Mengisi Al-Quranul Karim, mengajar Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim supaya manusia faham, manusia dapat beramal lah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turut Quran wajib, tak ada khilaf. Hendaklah kamu ikut akan apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, yaitu Al-Quranul Karim. Wajib tu Al-Quranul Karim, wajib ikut Al-Quranul Karim. Siapa kata ni? Allah suruh Nabi kata. Allah suruh Nabi wayak kepada manusia, turutlah Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya, mu jangan turut lain. Mu jangan turut pendapat-pendapat manusia yang dibantu oleh syaitan. Jangan ikut akan apa-apa kata-kata manusia yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Mungkin turut Quran. Sebab itulah dalam Islam manusia kena turut Quran. Tak ada cara lain. Rasulullah kena mengajar we faham Al-Quran. Karena kita kena turut Al-Quran. Akidah kita kena turut Al-Quran. Cara hidup kita kena turut Al-Quran. Akhlak kita kena turut Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Bagaimana kita nak beramal mengikut Al-Quran? Bagaimana kita nak mengikut Al-Quran kalau kita tidak faham? Maka sudah tentu kita faham. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah mendidik, mengajar Al-Quran kepada manusia. Maka kita nak turut Rasulullah, maka kita membinalah manusia, membinalah masyarakat dengan Al-Quranul Karim, yang membaca Al-Quran supaya manusia faham, mengajar tafsir dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita orang awam turut Quran wajib sesat. Ini kata-kata yang nak we orang Islam tak turut Quran. Nawi umat Islam jauh daripada Al-Quran.
Kita wajib semaya, wajib tak semaya, wajib semaya. Orang tak reti, orang tak faham, orang tak pandai semaya, dah sesaklah dia semaya. Gaduh semaya. Orang baca Quran tak pandai, tak kena, haram baca Quran tak kena. Gaduh baca Quran. Ini kata-kata yang bahaya sekarang, merepok di seluruh dunia di hari ini. Kita orang awam haram ataupun wajib sesak kalau kita tu Al-Quranul Karim. Hak sebenarnya kita kena kata balanding. Kita wajib tu Al-Quran. Patu kalau kita nak turun, kita kena pandang, kena reti. Maka wajib kita belajar Al-Quran. Tu baru kena cara. Belajar tafsir Al-Quranul Karim. Di hari ini alhamdulillah, kalau kita rajin pergi ke tempat majlis ilmi, halaqah Al-Quran, dia ada mengajar tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita tak ada masa, kita banyak dengar YouTube, dengar klip tafsir Al-Quran, penuh benar di hari ini. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Orang tak pandai semaya, kita kata jangan kata mu tak boleh semaya. Kalau mu tak pandai, sesaklah mu semaya. Tak boleh kata gitu. Kita kena kata kita wajib semaya. Kalau kita semaya dengan tak belajar, tak boleh, tak kena. Kita wajib belajar cara semaya, baru kena cara kita nak mengajar kepada orang. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau kita kata kita orang awam, haram turun Al-Quran, wajib sesat turun Al-Quran, ini satu kata-kata yang nak menjauhkan umat Islam daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang kasih kepada Rasulullah dan usaha nak ikut Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah membina umat dengan Al-Quran, maka kita juga membina umat dengan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Al-Mad'u ilaih ialah isi Al-Quran, isi Islam. Al-Mad'uun manusia, itu dakwah Rasulullah. Al-Mad'uun bagi dakwah Rasulullah manusia. Tak kira manusia yang beragama Islam, tak kira manusia munafikin, tak kira manusia kafirin, tak kira manusia musyrikin, tak kira manusia Arab, tak kira manusia Melayu, tak kira manusia orang putih, Cina, semua itu mad'uun, kelumpau mai dakwah Rasulullah SAW. Maka kita nak turut Rasulullah, maka kita jadikanlah al-mad'u ilaih, bagi dakwah kita ialah Al-Quran dan Islam yang sempurna, dan al-mad'uun ialah manusia semua. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah pada tahun ini, kita bertambah kasih kepada Rasulullah dan bertambah dekat dengan Rasulullah, dalam arti kata kita mengikut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.